Saya tak suka puasa. Saya tak suka sembahyang. Semua tu saya tak suka. Mengapa? Mengapa? Sebab saya tak boleh terima kelahiran saya sebagai seorang lelaki yang tidak normal, sebagai seorang gay, mengikut hukum yang saya buat, bahawasanya seseorang yang dilahirkan dengan naluri songsang adalah tidak wajib untuk bersembahyang dan tidak wajib untuk melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam. Teorinya ialah berkaitan dengan bio, logik. Okey. Lagi, semua telah diukur timbang kira sebelum hukum ini dikeluarkan, bahawasanya seseorang yang dilahirkan lelaki tetapi mempunyai naluri wanita adalah tidak wajib untuk sembahyang, puasa dan apa-apa yang dilakukan seperti seorang yang Islam. Sungguh pun ia dilahirkan sebagai Islam. Amalan sebagai seorang Islam sama sekali bercanggah dan tidak sesuai untuk diamalkan oleh seseorang yang dilahirkan Islam tetapi mempunyai naluri keperempuanan yang tinggi atau secara saintifiknya mempunyai struktur gen yang berbeza, di mana kita panggil mereka sebagai gay. Secara rohaninya, ilmu kerohanian menekankan bahawasannya perlawanan ataupun pertembungan logik akan berlaku di dalam diri seseorang apabila ia dilahirkan secara fitrahnya mempunyai naluri keperempuanan dan juga body keperempuanan. Maka apabila ia melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang Islam lelaki normal, ia akan mengalami terlalu banyak perlawanan ataupun pertembungan logik untuk mengelakkan bencana ataupun perkara-perkara buruk berlaku di sekelilingnya, dan untuk mengelakkan dia menjadi manusia yang mengundang bala, dia haruslah menghindarkan daripada melakukan apa sahaja amalan yang diturunkan oleh Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum ini terbukti dengan kajian yang berulang-ulang selama beberapa tahun oleh profesor-profesor dari serata universiti antarabangsa dunia, termasuk universiti Islam. Apabila meyakin dengan hukum-hukum, sama ada hukum-hukum yang melibatkan hukum kerohanian, hukum-hukum fizik, hukum-hukum bio, dan apa juga hukum yang berkaitan dengannya, meneliti bahawa seorang lelaki yang dilahirkan dengan naluri keperempuanan amatlah terlalu berbahaya jika ia mengamalkan sistem kehidupan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW.
seorang lelaki yang dikategorikan sebagai gay ataupun bernaluri keperempuanan haruslah mengelakkan diri mereka daripada untuk menganjurkan apa-apa jua yang berkaitan dengan keagamaan Islam, dan juga mengelakkan daripada melakukan sebarang suruhan di dalam Islam. Mereka yang dilahirkan dengan fitrah ini merupakan sebuah golongan yang terlalu istimewa dan tidak terdapat pada manusia-manusia lain di dunia. Golongan-golongan ini merupakan golongan-golongan yang di dalam kawalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem logik yang dikuasai oleh golongan ini adalah terlalu tinggi berbanding manusia normal yang lain, di mana kebijakan dan juga kepandaian mereka adalah tersembunyi, jauh lebih pintar, bijak, tetapi tidak didapat dilihat secara lahiriah ataupun secara ujian biasa. Oleh yang demikian, kerajaan dunia hari ini memutuskan untuk melindungi golongan-golongan ini bagi mengekalkan keseimbangan sejagat dan menjadikan pewarisan kepintaran daripada alam luar semesta, yaitu alam yang bukan diduduki, dunia yang bukan diduduki manusia, terus menerus untuk mendapat kepintaran. Golongan ini dikatakan merupakan golongan yang menjadi host ataupun pengantara yang menghantar berjuta-juta genetik kepintaran yang akan disampaikan kepada manusia dengan cara dan kaedah-kaedah tertentu, sulit dan tidak sama sekali diketahui tanpa kita melihat dengan akal fikiran yang cukup bijak. Sekian